dengan the next one is the formatting. Okay, this one pun menarik because this one macam you ada data, contoh saya ada macam ni data. Okay, first step kita nak guna conditional formatting, alright. Contoh saya nak tengok units, alright. Units, saya clear dulu, this one saya clear dulu because this one saya buat semalam clear. Okay, saya dah clear semua. Contoh saya ada, yang ni lah yang kita perlukan creativity because kita nak analyze the data, macam mana kita nak analyze the data. So kita kena put our condition, apa yang kita nak tengok daripada kita punya data. Contoh, first saya letak, saya nak tengok unit mana yang dijual lebih daripada 80 unit, saya nak letak hijau, maksudnya good lah. Okay, and then unit yang saya jual kurang atau sama dengan 10 unit je, saya akan letak merah. Ni kena buat promotion lebih, contoh. So saya je pergi je dekat units, okay, saya pergi dekat sini. So dari sini saya akan klik conditional formatting, alright. So saya akan tengok greater than, because the first condition saya nak tengok greater than berapa tadi? Greater than 80. Okay, and then the format saya nak tukar custom format kat sini, and then fill saya pilih color hijau. Alright, saya klik OK. Then saya klik OK. So dapat. First saya dah dapat dah. Saya ada a few items yang meet my sales target. Okay, second, saya nak tambah lagi yang kurang atau sama dengan. Okay, less than. Okay. This one, conditional formatting. New rule. Okay, less than or equal to 10. Okay. Yang ni saya nak letak color merah. Format, fill, color merah. This one saya kena buat promotion lebih. Okay. So saya dah dapat dah. The first two ni saya dah dapat. Unit yang lebih 80 dengan kurang atau sama dengan 10 saya dah dapat. Okay. So kita dah tahu dah dekat mana produk apa yang perlukan promosi lebih. And the third one saya nak tengok pasal west sahaja. So bila saya filter dekat region, saya nak tengok west sahaja. So saya pergi highlight dekat region. Saya boleh guna function equal to ataupun tag contains. Either one pun boleh. Alright. So kalau macam saya nak guna equals to west. Color dia saya nak buat warna kuning. Then saya klik OK. Alright. So dapatlah result dia macam ni. West. And then the next one, kalau saya ada item yang apa, pen, pen set ataupun pencil. Okay. Apa-apa je yang ada perkataan pen ni. Pen, pen, pen. Kalau you perasan ada pen, right? So macam mana kita nak buat cara cepatnya, kita highlight je semua. Okay. So kita boleh yang highlight cell, kita ambil yang function text that contains. Maksudnya kita nak tengok teks yang ada perkataan pen. Tak kira lah dia tengah ke, hujung ke, tak kira asalkan ada perkataan pen je, kita nak highlight. As color apa tadi? Color biru lah. Okay. So dia akan highlight semua pencil, pen dengan pen set. So color ni. Okay. Next saya nak tengok total sales saya. Total sales saya nak tengok yang mana yang kurang pada 100, saya perlu panggil lah person in charge, tanya kenapa, apa problem dia. So saya highlight je semua. Saya tengok conditional formatting, highlight and then less than. Saya nak tengok less than berapa. Okay. Saya nak tengok carat saya less than 100. Okay. Less than 100 saya nak color orange. Custom format orange. Okay. So dapatlah sales yang kurang daripada 100. Kemudian saya nak tengok yang order date sama dengan next month. Saya nak buat color red font. Okay. Kita ada tak? Sebab kita ni baru bulan 12 tau. Macam tak logik dah ada data bulan 11. Kita tak logik ada data bulan 12. So contohnya saya nak check yang mana yang next month punya ni. Saya boleh tengok highlights. Kita boleh guna lagi satu function, itu date occurring. Alright. So ini kita boleh pilih yang next month lah, because sekarang kita dalam November, so kita tengok next month. Okay, kita akan tukar color dia. Tulisan tu saya nak tukar font. Okay, font saya nak tukar color merah. Okay, color merah. Okay, ada boleh function fill ataupun font lah untuk condition. Okay, check. Okay, so dia akan tengok lah. So betul lah, Disember ni bulan depan ada dua data ni. Tak logik lah, because bulan depan belum ada tapi tiba-tiba ada data. So this is macam kita boleh detect this one salah ni. Macam tu lah. Okay, so kita dah achieve, so kita punya conditional formatting yang kita nak. Dan last kali mungkin kita nak cari
Unit cost, kita nak tengok harga barang yang price range dia antara 3 hingga 10, kita nak highlight color ni. So price range dia kita boleh guna satu lagi formula yang ada yang ni. Okay, in between. Okay, tak ada kat sini in between, so kita boleh guna more rules. So new rules pun boleh. Cells that contain ni kita pilih in between. Alright. So between ni kita boleh pilih daripada 3 hingga berapa tadi, 10. Dan format saya nak buat color fill, color, contoh color ni. Okay. So dia akan highlight semua apa yang bawa antara 3 hingga 10. So basically this is how kita come out dengan conditional formatting. Macam mana kita come out dengan kita punya range lah, basically minimum dengan maximum range. Okay. Alright, so next kita nak cari duplicate. Contoh saya ada, okay, yang ni interesting. Contoh, because bila you buat data entry ya, kita ada tendency nak buat duplication data. Contoh saya dah key in tau 15 Mac, tapi my colleague dia key in lagi satu 15 Mac. So kita ada dua data. Bila kita buat analisis, kita ada dua total sales, dia salah dah kita punya analisis. So kita nak cari find duplicate, kita boleh search macam ni, okay. Okay, kita cari conditional formatting, highlight cell rows, duplicate values. Okay, so this is all duplicate values. Yang lain-lain tak apa, saya tak worry on the region because it might be repetition lah. Even person in charge pun sama, item sama, harga pun maybe boleh repeat. Tapi my concern on order date, tahu. So order date yang ni kalau perasan, order date is replicate. Kalau you perasan 2 kali key in, yang ni pun 2 kali key in. Okay, that is first step how we want to analyze the duplicate data. Alright. So contoh yang lain saya tak nak, ni saya nak tengok kolom ni sahaja. Saya boleh je letak identified cell column, pergi kat sini, highlight, duplicate, and then okay. Terus dia akan highlight. Okay, highlight. And then second thing, I nak buat macam mana kita nak remove. Okay, nak remove sama, kita punya cara is kita highlight je semua data. Alright, ni macam mana kita nak remove. Kita dah identify ada duplicate. Kita nak delete 45, kita nak delete 47. Macam contoh sekarang, kita ada sikit data, tak apa. 50 data je, tak apa. Senang kita boleh delete satu-satu. Bayangkan kalau you ada 1,000, 10,000, 20,000, tapi a lot of duplicate data. Takkan you nak delete manual satu-satu, right? Jadi kita ada shortcut juga. So you pergi je highlight semua cell, you click data. Alright, dekat data nanti you pergi dekat this one. Remove duplicates. Okay, bila kita klik remove duplicate, dia akan tanya kita nak remove based on what. Okay, so this one macam dia nak remove semua ni. Okay, kita kena unselect dulu. Okay, unselect all. Kita dah identify, kita nak remove yang duplicate dekat order date sahaja. Alright, so kita just click order date and then kita klik okay. So dia betul lah tadi kita tengok 2 duplicates and then dia akan mention lah 2 duplicate value found and remove. Okay, so kalau kita tengok data baru kita is clean dah. Okay, tak ada dah duplicate. So that is the second part, is a duplicate value. Okay, the next part saya nak tunjuk macam mana kita nak come out dengan this data. Alright. Data. Okay, saya remove dulu this one, clear rules. Select rules. Okay, contoh data macam ni. Bezanya kalau kita ada data macam ni dengan graf atau membaca, dia beza dari segi insight. Dari sini kita tak nampak apa-apa. Kita tak nampak macam siapa yang buat sale lagi tinggi, paling tinggi, siapa yang buat sale paling rendah. Kita tak nampak. Alright. So that is how important bila kita guna bacat ataupun presentation lah. Alright. Contoh saya nak buat data bar. Alright. Data bar ni senang, dia akan letak je bar dekat kita punya data. So highlight je data yang kita nak. Contoh you ada 1,000 of data, you highlight je semua. Alright. And then daripada highlight data ni, conditional formatting, you akan pilih the data bars. Alright. You pilih je lah color mana you nak guna. Okay, macam contoh saya select hijau. So we know already. Okay. Daripada sini, for sure kita akan dapat lebih jelas. Keyword record the highest sale lah. Yang lain, yang paling rendah siapa? Kita tengok is the Andrews. Okay, lagi jelas. And then once kalau you nak susun lagi tinggi ke rendah pun boleh. You highlight semua, okay. And then data ni, and then you sort lah. Ascending ke descending. Okay.
Okay, so contoh kita nak sort yang ni, nak by amount, so kita sort. Okay, dia akan expand selection, sort. Right. So yang ni dari rendah ke tinggi, tapi kita nak dari tinggi ke rendah. So kita dapatlah by ranking. So this one how you do the ranking lah. Keyworld nombor 1, Jill nombor 2, Jones nombor 3. So that's how we do. Alright, the next one saya nak sentuh pasal data icons. Selain daripada data bar kita boleh guna juga data icons. Okay, data icons ni kita boleh guna kalau kita ada macam threshold. Yang kat sini, saya clear dulu nak tunjuk macam mana nak buat. Clear rule. Okay, committee give me another 20 minutes Q&A, maybe we can start on 10:30. So I nak finish a few more charts dengan shapes sikit lagi. Okay, we go data icons. Alright. So saya akan habiskan dulu baru kita proceed dengan Q&A. So saya proceed dengan data icons dulu. So contoh saya nak buat jualan lebih daripada 500, saya nak letak green. So you kena letak condition apa yang you nak. Okay, contoh sale yang kurang daripada 500, tapi lebih daripada 300, saya nak letak amber. And then yang kurang daripada 300, saya nak letak red. Yang ni kena perhatian lebih. Contohnya lah. So kita just highlight je sel ni. Conditional formatting. Kita boleh pilih icon set. Contoh kita nak guna traffic light punya color. Okay. Traffic light punya color. Dia dah ada macam ni, kita just pergi dekat sini, kita manage rules, alright. Manage rules ni lah kita decide kita punya threshold, alright. Contoh, this one type, kita nak tengok dari segi numbers, kita tak nak tengok dari segi percent, numbers. So this one kita kena decide kita punya threshold. Tadi saya dah decide, more than 500 saya nak letak green, dah lulus target. Itu target 500. Tapi yang lebih tinggi daripada 300 and less than 500, saya akan letak amber. Alright. And then other than that, saya akan letak red. So kita dah ada kita punya threshold, kita just ada kita punya traffic light, kita klik OK. And then kita apply, and then kita klik OK. So tengoklah, kita compare lah 500, 500, betul, hijau. And then more than 300, amber, betul. Okay, and then less than 300 semua merah. Tengok merah, 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 merah. So betul. So that is how we present the data in the traffic lights ataupun icons punya. Kita ada banyak option. You boleh pilih je sama ada you nak guna bulat ni ataupun you nak guna arrow macam ni. Dia banyak. It's up to you nak guna design apa ataupun yang ni pun boleh. Boleh tukar ikut kesesuaian ataupun korang punya preference lah. Okay. So saya rasa settle dah dari segi formatting. Memang cepat sikit. Sorry lah kalau cepat macam bullet train pun sorry. Because a lot of topics to cover. And then saya nak